Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan Surau Taman Senayan Indah, semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat rahmat dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pertemuan pada kali ini secara maya kita akan meneruskan pengajian kitab kita dengan menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana kita masih lagi di dalam bab wudu. Bab wudu ini kita telah pun belajar berkenaan dengan perkara wajib semasa wudu, dan kita telah belajar cara-caranya. Setiap satu rukun wudu itu, iaitu rukun wudu ada yang pertama adalah niat, kedua adalah membasuh muka, ketiga adalah membasuh tangan, keempat adalah menyapu kepala, kelima adalah membasuh kaki hingga ke buku lali, dan yang keenam adalah tertib. Maknanya rukun wudu ada 6. Manakala kita telah belajar berkenaan dengan sunat wudu. Sunat wudu ini banyak tuan-tuan dan puan-puan. Sunat wudu kalau kita dah belajar banyak perkara. Maknanya selain daripada 6 rukun wudu itu, semua itu adalah sunat. Sunat wudu. Manakala kita juga telah belajar berkenaan dengan makruh ketika berwudu, seperti membazir. Membazir ini tidak berlebih-lebihan, dan juga pelbagai lagi. Maknanya kalau lebih daripada 3 kali sapuan ataupun 3 kali basuhan juga makruh. Itu semua kita telah belajar tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga kita pun telah belajar berkenaan dengan perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu ini kena berhati-hati tuan-tuan. Sebab apa? Sebab di dalam mazhab Asy-Syafi'i, perkara yang membatalkan wudu ini ada 5 perkara. Ada 5 perkara, iaitu semua yang keluar daripada kubur dan dubur, seperti kencing, tahi, darah, kentut dan lain-lain. Maknanya apa-apa perkara iaitu sama ada suci ataupun kotor ataupun najis, semua itu adalah perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah tidur yang tidak tetap. Tidur yang tidak tetap ini tidak tetap punggung. Maknanya kalau dia tidur duduk, tidaklah membatalkan wudunya. Akan tetapi kalau dia tidur berdiri, tidur menentang, menyerap, semuanya itu membatalkan wudunya. Maka kalau dia bangun dalam keadaan itu, dia wajib untuk mengambil wuduk jika hendak sembahyang. Kalau dia tidak mengambil wuduk, maka solat dia itu tidak sah. Yang ketiga adalah hilang akal, disebabkan sama ada mabuk, pitam, sakit ataupun gila. Sama ada makan ubat tidur, ubat ngantuk semua, kalau dia bangun dia perlu berwuduk. Kerana apa? Kerana wuduk dia tu telah pun batal. Wuduknya pun telah batal. Sebab apa? Sebab kalau tidur pun boleh membatalkan wuduk, apatah lagi kalau mabuk pitam, maka dia lebihlah teruk lagi daripada tidur. Maka ulama mengatakan
dalam keadaan begini pun wuduk itu pun terbatal. Yang keempat adalah seseorang lelaki menyentuh kulitnya, menyentuh kulit isterinya atau perempuan yang ajnabi, perempuan yang lain ni tanpa berlapik. Tak kisahlah lelaki sentuh perempuan ke, perempuan sentuh lelaki ke, iaitu kepada kulitnya, maka batallah wuduk antara kedua-duanya. Itu kita telah belajar. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan manusia. Mana ada, sama ada kemaluan dia sendiri ataupun kemaluan orang lain, maka batallah wuduknya. Jadi kalau selain manusia, tidaklah batal wuduk kedua-duanya. Jadi ini telah belajar berkenaan dengan wuduk. Jadi insyaAllah pada pertemuan pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan belajar pula berkenaan perkara yang disyaratkan wuduk. Maknanya kalau kita nak membuat satu perkara, jadi wuduk ini adalah salah satu syarat apabila hendak melakukan perkara tersebut. Jadi apakah perkara tersebut? Ini yang kita akan bincangkan pada pertemuan kali ini. Sebab apa? Kita telah belajar cara-cara nak mengambil wuduk, cara apa yang perkara yang membatalkan wuduk. Jadi untuk apa? Untuk apa? Jadi Rasulullah SAW mengatakan, eloklah kalau kita sentiasa memperbarui wuduk. Maknanya setiap masa kita berwuduk. Dan kalau batal wuduk sahaja, kita cepatlah mengambil wuduk semula. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan berwuduk ini, moga-moga kita dalam keadaan sentiasa bersih. Tiada hadas kecil maupun hadas besar. Jadi akan tetapi kalau itu perkara sunat, maknanya memperbarui wuduknya adalah sunat, tapi ada yang sesuatu perkara itu wajib. Kalau kita nak melakukan perkara tersebut, wajib untuk kita berwuduk. Ini wajib. Jadi perkara yang disyaratkan wuduk ini, pertama sekali adalah solat. Solat ini, setiap solat, sama ada solat wajib ataupun solat sunat, maka diwajibkan untuk kita berwuduk. Sama ada solat wajib itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu perkara yang solat yang wajib, maka itu perlu untuk berwuduk. Kalau tidak berwuduk, maka tidak sahlah sembahyang tersebut dan perlu menggantikannya. Manakala nak meneruskan solat sunat seperti solat tahajud, solat hajat, solat tahiyatul masjid, solat solat jenazah, maka itu perlunya berwuduk. Perlunya berwuduk. Jadi itu perlu berwuduk. Kalau tidak sahlah sembahyang sunat tersebut. Sembahyang sunat, walaupun nama solat itu solat sunat, akan tetapi diwajibkan untuk mengambil wuduk. Kalau tak adalah pahala sunat solat sunat tersebut. Jadi kalau dalam keadaan solat diwajibkan untuk berwuduk. Jadi dalam keadaan seperti solat Jumaat, solat Jumaat kan ada khutbah Jumaat. Jadi khutbah Jumaat juga termasuk di dalam solat. Dan juga ketika khutbah Jumaat, seseorang khatib itu perlu untuk berwuduk. Kalau dia tiada wuduk ketika membaca khutbah, maka tidak salah khutbah tersebut. Ini kena ambil tahulah siapa yang menjadi khatib solat Jumaat. Dan juga sujud syukur, sujud tilawah, itu semua memerlukan wuduk, diwajibkan untuk berwuduk. Jadi apakah dalilnya? Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang. Jadi Allah SWT dalam ayat ini menyeru kita. Kita ni siapa? Kita ni orang yang beriman dah. Jadi orang yang tak beriman itu adalah orang yang tidak mengerjakan sembahyang. Bukan yang tak ada iman, kurang imannya. Jadi membezakan orang kafir dan orang Islam ialah solat. Jadi sebab itulah Allah SWT menyeru, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, padahal kamu berhadas kecil, maknanya kamu tidak ada wuduk, maka berwuduklah kamu, iaitu membasuh muka kamu
dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jadi dalam ayat ini menerangkan bahawa apabila seseorang itu hendak semayang, akan tetapi dia dalam keadaan hadas kecil. Hadas kecil ni macam dia kentut ke, ataupun dia tidur, ataupun dia mabuk tidur yang tidak tetap dan sebagainya, maka dia dalam keadaan hadas kecil. Bila dalam keadaan hadas kecil, maka Allah SWT berfirman, wajiblah ke atas kamu untuk berwuduk jika kamu hendak solat. Maka wajiblah ke atas kamu untuk berwuduk. Dalam ini menerangkan bahawa mengerjakan sembahyang ini tak kisah sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Tak kisah, kerana kedua-duanya itu diwajibkan untuk berwuduk dengan membasuh muka kamu, kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dalam ini ada empat rukun. Kerana 4 rukun ini adalah diwajibkan. Manakala 2 lagi iaitu niat dan tertib itu adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang lain itu adalah sunat. Yang wajibnya adalah 4 yang diterangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, La yuqbalus salah, la yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Maksudnya Allah Subhanahu Taala tidak menerima solat seseorang daripada kamu. Maknanya tidak menerima, tidak sah sembahyang daripada kamu yang berhadas sehinggalah dia berwuduk. Kerana dalam keadaan berhadas, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa orang yang sebegini tidak sah sembahyangnya. Allah tidak menerima sembahyangnya sehinggalah dia berwuduk, dan juga dia sembahyang semula. Dia sembahyang semula dalam keadaan bersih, maka barulah sah sembahyang tersebut. Kalau dia dalam keadaan berhadas, tidak salah sembahyang tersebut. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis seterusnya, bila Rasulullah SAW bersabda, La tuqbalu salatu bi ghairi tahur. Maksudnya solat tidak diterima tanpa bersuci. Solat tidak diterima tanpa bersuci. Bersuci ini kalau di dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, ataupun di dalam ada najis di dalam badan diri, pakaian dan badan dia, tempat dia, maka di situ tidak salah sembahyang tersebut. Maknanya tidak terima oleh Allah SWT akan sembahyang tersebut. Jadi cara nak menyucikan daripada ketiga-tiganya itu ialah menghilangkan hadas kecil ialah dengan mengambil wuduk. Dengan mengambil wuduk. Dalam keadaan hadas besar, belum mandi wajib. Jadi insyaAllah kita akan belajar mandi wajib, macam mana cara nak mandi wajib pada pertemuan yang akan datang. Dan juga cara nak menghilangkan najis ini kita telah belajar. Macam mana nak hilangkan najis dekat badan kita, dekat pakaian kita, dan juga tempat kita nak sembahyang tu. Jadi ini perlu dipelajari lah. Jadi 2 tu kita telah belajar cara nak wuduk, nak hilangkan hadas kecil, dan juga macam mana nak hilangkan najis kita telah belajar. InsyaAllah kita akan belajar berkenaan cara nak hilangkan hadas besar. Jadi Rasulullah SAW berkata, La tuqbalus salatu bi ghairi tahur. Salat tidak diterima tanpa bersuci. Riwayat Muslim. Jadi ini adalah perkara pertama yang disyaratkan ketika hendak melakukan perkara tersebut, disyaratkan untuk berwuduk. Kalau tidak menempati syarat tersebut, maka tidak sahlah perkara tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tawaf keliling Kaabah. Mana tawaf ini sama ada kita menunaikan haji ataupun umrah. Jadi dalam keadaan Covid ini, masjid pun tak dapat kita nak pergi. Jadi apatah lagi, maka insyaAllah kita doalah berbaik. Semoga Allah SWT mempermudahkan kita untuk menunaikan haji dan umrah dalam masa terdekat inilah. Jadi dalam keadaan kita nak menunaikan umrah ataupun haji, kita perlu tahu, belajar rukun, belajar syarat-syarat nak menunaikan umrah. Bilakah dimulakan niat itu? Bila nak mulakan tawaf apa syaratnya? Jadi salah satu syaratnya ialah nak mengelilingi tawaf, mengelilingi Kaabah, perlu dalam keadaan bersuci.
iaitu dalam keadaan wuduk, dalam keadaan berwuduk. Jadi ini kerana tawaf sama seperti solat. Tawaf sama seperti solat yang diwajibkan bersuci sebelum melakukannya. Jadi dalam keadaan tawaf sebanyak 7 kali pusingan tu, dia terkentut, maka dia perlu mengambil wuduk. Dan kalau dia dalam keadaan 7 pusingan itu, 5 pusingan itu dia telah batal wuduk, maka dia perlu keluar dan mengambil wuduk semula, dan perlu dan pusing kembali daripada pusingan kelima tersebut. Maknanya kalau dia kentut tapi dia meneruskan tawaf itu juga, maka tawaf itu tidak sah. Sebab itulah kita kena belajar berkenaan dengan sebelum nak melakukan perkara tersebut, kita perlu diwajibkan ke atas kita, iaitu fardu ain ke atas kita, untuk belajar macam mana nak menunaikan haji dan umrah. Jadi nak tawaf ketika mengelilingi Kaabah itu diwajibkan untuk kita bersuci. Itu tawaf. Manakala sa'i tidak diwajibkan untuk bersuci. Manakala keadaan ada hadas kecil ataupun hadas besar ataupun ada najis, maka dibolehkan untuk bersa'i tersebut. Maka tetapi kalau tawaf ini tidak boleh. Dia kena juga dalam keadaan bersuci. Jadi ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu hawla al-bait mithlu as-salah illa annakum tatakallamuna fihi. Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair." Maksudnya tawaf keliling Kaabah sama seperti bersolat. Sama seperti solat, iaitu hendaklah kamu bersuci. Kecuali apabila kamu nak mengelilingi tawaf itu, kamu boleh bercakap. Kamu boleh bercakap ketika melakukannya. Akan tetapi apabila dibenarkan kamu hendak bercakap, janganlah bercakap kecuali perkara yang baik-baik sahaja. Ini nak bertawaf, dan itulah kita nak mengumpat dan sebagainya, itu tak digalakkan lah. Kerana kalau kita nak mengelilingi tawaf itu, hendaklah kita sentiasa berzikir, sentiasa berselawat dan sebagainya. Jadi dibenarkan tawaf. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahawa tawaf dan solat itu sama, kecuali bercakap itu tidaklah membatalkan tawaf tersebut. Jadi dibenarkan selawat, berzikir, cakap perkara-perkara yang baik, itu tidaklah membatalkan tawaf tersebut. Jadi ini riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Jadi ini berkenaan dengan perkara yang kedua. Kalau kita nak menunaikan tawaf, kita disyaratkan untuk berwuduk. Manakala yang ketiga ialah menyentuh Al-Quran dan membawanya. Menyentuh Al-Quran dan membawanya disyaratkan untuk kita, orang Islam, perlu untuk berwuduk. Maknanya kalau kita memegang Al-Quran dan juga kita tidak berwuduk, maka berdosalah kita. Berdosalah kita kerana apa? Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah kitab suci. Kitab suci kalamullah. Jadi sebab itulah mazhab Syafi'i mengatakan wajib untuk kita berwuduk apabila kita hendak membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak menyentuh, maka tidak diwajibkan untuk kita berwuduk, tapi disunatkan untuk kita berwuduk. Yang wajib hanyalah menyentuh Al-Quran dan membawanya. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Maksudnya yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Surah Al-Waqiah ayat 70. Jadi di sini orang yang nak memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, mestilah dalam keadaan bersuci. Manakala hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Maksudnya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Riwayat Al-Daraqutni. Jadi oleh itu yang ketiga ini adalah menyentuh Al-Quran dan membawanya. Jadi Al-Quran, macam mana pula dalam keadaan seseorang itu membaca tafsir Quran, menyentuh tafsir Quran, adakah dia juga diwajibkan untuk berwuduk? Jadi
para ulama telah membincangkan berkenaan ini. Jadi jika terjemahan itu lebih banyak, maknanya kalau bahasa Arab, bahasa Melayu itu lebih banyak, maka boleh pegang tanpa berwuduk. Maka boleh pegang tanpa berwuduk, tidak berdosa, tapi disunatkan untuk berwuduk. Dan juga dalam keadaan satu masa, jika ayat Quran itu diletakkan di cincin, ataupun dalam keadaan di duit, ataupun dekat songkok, ataupun dekat macam polis tu ada kalimah Allah dan sebagainya, maka dekat situ pun boleh menyentuh ayat Al-Quran tersebut. Boleh menyentuh Al-Quran bawa Al-Quran tersebut, tapi tak boleh membawanya ke tandas. Membawanya ke tandas. Sebab apa? Tandas itu adalah tempat yang kotor. Kita nak membuang hadas, kita nak buang-buang najis. Jadi dalam keadaan satu masa juga boleh juga untuk kita pegang Al-Quran di telefon, ataupun di tab, ataupun di komputer. Tiada masalah. Kalau kita nak menyentuh di telefon, contoh kita pegang telefon kita ada Al-Quran tapi kita tidak ada wuduk, tiada masalah kalau kita tidak berwuduk, tidak berdosa. Yang ada tulisan Jawi, yang ada tulisan Al-Quran ni lah. Jadi tak diwajibkan untuk kita berwuduk, tapi disunatkan untuk berwuduk. Dan juga kalau ayat Al-Quran itu terdapat di papan putih, ataupun di papan hitam, ataupun di dinding-dinding, maka di situ tidak boleh disentuh. Kalau nak sentuh pun perlulah berwuduk. Perlulah berwuduk. Jadi ini adalah yang ketiga. Yang pertama adalah solat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Di sini ketiga-tiga syarat ini, ketiga-tiga perkara ini diwajibkan untuk kita berwuduk, disyaratkan untuk kita berwuduk. Manakala yang lain-lain itu adalah sunat untuk kita berwuduk. Contoh ni, kalau kita nak tidur, kita disunatkan untuk berwuduk. Contoh kita nak belajar fardu ain, kita nak belajar kitab fiqh, kita disunatkan untuk berwuduk. Walaupun tak diwajibkan, tapi kita akan mendapat pahala sunat. Pahala sunat untuk kita berwuduk, sebab kita berwuduk. Jadi ini adalah ketiga-tiga perkara berkenaan dengan disyaratkan untuk berwuduk. Jadi cara wuduk Rasulullah SAW yang sempurna, hal ini berdasarkan hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahawa annahu da'a bi wudu'in fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalath marrat thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalathan. Wa fi riwayat akhar thumma ghasala yadahu al-yumna thalathan thumma ghasala yadahu al-yusra thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kulla rijlin thalathan. Wa fi riwayat akhar ghasala rijlahu al-yumna thalathan thumma ghasala rijlahu al-yusra thalathan thumma qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa al-wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maksudnya, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air untuk berwuduk, lalu menuangkannya dari bekasnya dan membasuh kedua-dua belah tangannya sebanyak 3 kali. Membasuh telapak tangan ni lah 3 kali, ini sunat. Dan juga berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan melecetkannya. Mana ambil air sekali, masuk ke mulut, buang, lepas tu melecetkan air masukkan air ke dalam hidung dan melecetkannya. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga membasuh muka. Membasuh muka ini adalah dia dah masuk rukun dah. Memasuk rukun. Dan kedua-dua belah tangannya sehingga siku sebanyak 3 kali. Lepas masuk muka sebanyak 3 kali, masuk tangan sebanyak 3 kali.
Dalam riwayat yang lain mengatakan, kemudian dia membasuh tangan kanannya, kemudian tangan kirinya sebanyak 3 kali. Tangan 3 kali, kiri pun 3 kali, sampailah ke siku ni. Seterusnya dia menyapu kepala dan membasuh setiap kakinya sebanyak 3 kalinya. Seterusnya selepas membasuhkan tangan, dia menyapu kepalanya, sebahagian kepalanya ataupun seluruh kepalanya macam gini, sebanyak 3 kali. Dan juga membasuh kakinya sebanyak 3 kali. Menurut satu riwayat yang lain, dia membasuh kaki kanan, kemudian kaki kirinya sebanyak 3 kali. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri pun 3 kali. Maka dia pun berkata, siapa dia ni? Osman bin Affan berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wudukku ini. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk seperti wudukku ini, maknanya wuduk ini adalah wuduk yang sempurna, iaitu yang menempati syarat rukun wuduk dan juga sunat wuduk. Maka Rasulullah SAW berkata, kemudian dia bersolat 2 rakaat sedangkan khusyuk, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya yang lalu. Riwayat Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun habis berkenaan dengan perkara-perkara wuduk ini. Jadi insya-Allah sama-samalah kita mengamalkannya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita hendaklah dalam keadaan berwuduk ini, ketika mana kita nak solat, mengelilingi Kaabah, tawaf mengelilingi Kaabah dan juga menyentuh Al-Quran dan membawanya. Kerana apa? Kalau kita tidak tidak berwuduk ketika melakukan perkara tersebut, kita akan berdosa. Jadi cukup sekadar ini sahaja tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan menyentuh berkenaan dengan menyapu khuf. Jadi cukup sekadar ini sahaja. InsyaAllah sama-samalah kita amalkan. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku ni qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa surah As.